Baik, sekarang cikgu nak menerangkan tentang frasa ataupun rangkai kata umum. Ya. Rangkai kata ataupun frasa ni dia terbahagi kepada dua. Satu kita sebut sebagai rangkai kata umum dan satu lagi kita sebut sebagai rangkai kata khusus. Baik ya, cikgu nak terangkan berkenaan dengan rangkai kata umum dahulu ataupun rangkai kata bebas. Ya. Rangkai kata umum ni dia terdiri daripada 2 patah kata atau 3 patah kata atau mungkin ada lebih lagi. Ya, tetapi biasanya guna 2 patah kata atau 3 patah kata. Ya, yang mana perkataan pertama itu misalnya lah cikgu bagi contoh kasut. Ya, kasut ni cikgu bagi contoh. Ini perkataan pertama. Perkataan kedua ini kasut kulit. Ya, kulit ini merupakan penerang kepada sifat kasut. Ya, kasut ada macam-macam jenis kan? Jadi kulit ini menerangkan kepada sifat kasut. Kalau disebut kasut kulit, kita dah terbayang dah. Ya, kasut kulit itu ialah kasut yang diperbuat daripada kulit-kulit binatang. Ya. Baik. Kenapa dia jadi kata umum? Ya, rangkai kata umum. Sedangkan kulit ini bila disebut kasut kulit seolah-olah dia dah khusus dah, kan? Kita tengok kepada fungsi dia. Ya, kasut kulit ni dia ada macam jenis pula. Ada kasut sarung, ada kasut capal, ada kasut sandal, ya, yang mana penggunaan kasut kulit ini bergantung kepada jenis-jenis kasut. Kasut sarung biasanya orang guna untuk majlis-majlis formal, kan? Jadi capal biasanya orang pakai dengan baju Melayu, ya, lelaki. Sandal ada tak kasut kulit yang dibuat daripada kasut sandal yang dibuat daripada kulit? Ada kan? Jadi sandal ini dibuat daripada kulit, biasanya orang guna untuk pergi jalan-jalan, kan? Jadi fungsi kasut kulit ini pelbagai guna. Ya, dia tidak menjurus. Bila sebut kasut kulit, orang tak kata satu jenis kasut. Dia ada pelbagai jenis kasut. Jadi inilah yang dikatakan sebagai rangkai kata umum. Ya. Contoh yang lain, cikgu bagi contoh. Misalnya meja tulis. Ya, meja ada macam-macam jenis meja. Ya, meja tulis pun ada macam-macam jenis meja tulis. Ya, meja tulis. Ya, perkataan tulis itu merujuk kepada meja. Dia penerang kepada meja. Tetapi meja tulis ada pelbagai jenis meja. Ya, ada meja tulis untuk persendirian, ada meja tulis di kelas bentuknya lain, yang di rumah lain, yang di sekolah lain, ya, yang di bilik guru lain, jenis. Jadi dia merujuk kepada kata rangkai kata umum tadi sebab dia penggunaan dia berjenis-jenis, ya. Baiklah, tadi cikgu dah terangkan berkenaan dengan rangkai kata umum, ya. Sekarang cikgu nak terangkan berkaitan dengan rangkai kata khusus, ya. Rangkai kata khusus ini ialah merangkaikan 2 perkataan menjadi satu nama. Ya, 2 perkataan jadi satu nama. Ya, bukan jadi satu perkataan, tak. 2 perkataan digabungkan menjadi satu istilah. Ya, satu istilah khusus. Contohnya kertas kerja. Ya, kertas kerja bukan macam umum tadi tau. Kalau umum tadi dia menerangkan, perkataan yang kedua menerangkan kepada yang pertama. Tapi ni bila disebut kertas kerja, dia jadi satu nama lain. Ya, kertas satu unsur lain, kerja satu unsur lain. Tetapi bila digabungkan dia menjadi satu nama sahaja, kertas kerja. Kalau disebut kertas kerja, orang semua tahu apa dia kertas kerja. Kertas kerja ialah kertas konsep misalnya, kan. Kertas untuk dibentangkan untuk sesuatu projek misalnya, ya. Contoh-contoh yang lain lagi apa? Contoh yang lain misalnya rumah pangsa. Rumah pangsa itu, ya, istilah khusus yang
dijadikan dua perkataan yang dijadikan satu nama rumah pangsa, iaitu istilah untuk rumah yang bertingkat-tingkat, ya. Ataupun apa dia lagi contohnya? Contohnya misalnya tu dalam muka surat 22 tu kan ada kan? Dalam muka surat 22 tu ada contoh cermin mata. Bila disebut cermin mata bukan bermaksud mata itu penerang kepada cermin. Tak. Dia memang satu istilah khusus. Bila disebut cermin mata, maknanya digunakan untuk mata, ya, cermin mata yang digunakan kita guna. Dia bukan cermin untuk tengok muka, bukan cermin untuk apa, bukan, ya. Jadi kalau disebut cermin mata ialah satu istilah khusus yang digunakan untuk cermin mata, digunakan untuk orang-orang yang rabun, ya. Baik, sekarang cikgu nak terangkan tentang cara penulisannya. Sama ada rangkai kata umum ataupun rangkai kata khas, cara penulisannya hendaklah ditulis secara terpisah, dua perkataan. Contohnya rangkai kata umum kapal laut. Kapal satu perkataan, laut satu perkataan. Tulisnya mesti terpisah. Ya, rangkai kata khas pula contohnya macam kertas kerja. Ya, mestilah ditulis secara terpisah, ya, jangan ditulis secara serangkai.